Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam permuafakatan untuk semua. Nama diberi Muhammad Amirul Aiman bin Azali dan pada hari ini menerusi kod kursus BMMB 1134 iaitu keterampilan berbahasa, saya akan membawakan satu masalah dalam media sosial dan kita akan membincangkan mengenai isu dan halangan melibatkan keterampilan berbahasa. Sebelum pergi dengan lebih jauh mengenai topik ini, alangkah baik jika kita mengetahui takrifan media sosial tersebut. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, media bermaksud alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat termasuk media massa seperti radio, televisyen, filem, akhbar dan laman web. Seterusnya, sosial bermaksud interaksi, hubungan dan tingkah laku dalam masyarakat atau komuniti. Dan apabila kita gabungkan media sosial ini, sebenarnya media sosial ini adalah satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Baiklah, kalau kita cakap mengenai media sosial, mesti dalam fikiran kita akan terlintas mengenai aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada hari ini, seperti contoh WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan berbagai-bagai lagi. Inilah alat komunikasi pada hari ini yang dinamakan media sosial. Baiklah, kita pergi kepada halaman yang seterusnya, iaitu kita akan membincangkan mengenai isu media sosial atau masalah dalam media sosial yang telah menggugat keterampilan berbahasa dan bahasa kita sendiri. Baiklah, saya membawakan suatu kepada anda, iaitu bukti bahawa media sosial ini ada masalah, iaitu mengikut berita dalam talian Oktober 2017 telah mengatakan bahasa rojak media sosial mencabar bahasa Melayu. Ini adalah yang dikatakan masalah yang menggugat bahasa Melayu, iaitu bahasa ibunda kita. Kita lihat sebenarnya bahasa rojak ini adalah bahasa pidgin. Bahasa pidgin ini adalah bahasa penghantar yang digunakan oleh penutur dalam pelbagai bahasa antara satu sama lain. Bahasa pidgin ini atau lebih dikenali sebagai bahasa para pedagang. Para pedagang ni kalau didatang ke suatu tempat, mereka akan menggunakan campuran bahasa untuk memudahkan mereka memahami dan memudahkan lagi komunikasi. Tapi itu digunakan oleh pedagang. Malangnya, bahasa rojak ini telah digunakan dalam media sosial. Kita lihat terlebih dahulu istilah yang kita gunakan dalam media sosial, iaitu campuran bahasa Melayu dan bahasa asing. Lepas tu, campuran bahasa bangsa, lorat, dan kemudian dalam media sosial itu juga telah mewujudkan sesuatu istilah. Jadi itu adalah dipanggil bahasa rojak. Baiklah, kita pergi kepada statistik penggunaan bahasa rojak dalam media sosial. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa rojak ini digunakan terlebih dahulu dalam bahasa pidgin, iaitu bahasa para pedagang, untuk memudahkan mereka berkomunikasi kan. Jadi sebenarnya bahasa pidgin ini juga atau bahasa rojak telah digunakan dalam media sosial. Jadi ini adalah bukti yang mengatakan bahasa rojak ini telah digunakan dalam media sosial. Sebenarnya ada satu kajian yang telah mengkaji dan meninjau tentang penggunaan perkataan selangah ketika menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Messenger, Instagram dan WeChat. Baiklah, masyarakat ni telah mengatakan mereka sangat setuju apabila mereka menggunakan perkataan selangah, iaitu sebanyak 34.3%. Baiklah, seterusnya mereka sangat setuju mereka setuju dan menunjukkan nilai yang paling tinggi, iaitu 45.7%. Ini adalah situasi yang tidak diingini apabila terdapat masyarakat pada hari ini menggunakan perkataan selangah dalam media sosial. Ini menunjukkan masyarakat pada hari ini
tidak menggunakan bahasa Melayu dengan pada tahap yang betul dan menggunakan bahasa campuran dalam komunikasi harian mereka menggunakan media sosial. Perkara ini akan mencetuskan lagi kebimbangan kita terhadap bahasa ibunda. Baiklah, sekarang ini saya akan memberikan contoh campuran bahasa Melayu dan bahasa lain. Mari kita lihat contoh-contohnya. Baiklah, ini adalah contoh campuran bahasa Melayu dengan campuran bahasa lain. Kita tengok dalam aplikasi Twitter. Pernyataan yang dikeluarkan adalah pasal English ni no other way than you pergi kelas extra and sharpen your English. Kena invest in yourself, baru orang nak invest in you. You can do it. Baiklah, sebenarnya dia telah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam pernyataan yang telah dikeluarkan. Kita lihat juga komen yang telah dikeluarkan oleh masyarakat yang lain. My experience, faham soalan. My experience, faham soalan. Itu adalah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bila nak jawab tu, memang guna English. But di situ adalah bahasa English. Baiklah. Contoh yang kedua, saya sertakan jadual. Iaitu contoh campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang pertama, kita tengok dari segi panggilan I dan you. Sebenarnya panggilan I dan you ni adalah I tu dan you tu adalah bahasa Inggeris yang membawa maksud kepada panggilan saya dan awak. Masyarakat pada hari ini lebih suka menggunakan I dan you berbanding saya dan awak. Seterusnya kita lihat kepada kita nak spread information tu sangat mudah. Spread information itu adalah bahasa Inggeris yang bermaksud kita nak sebarkan maklumat sangat mudah. Baiklah, ini adalah contoh-contohnya yang tidak baik sebenarnya dalam bahasa Melayu. Dan kita perlu ingat, kita perlu sayangi bahasa ibunda kita. Baiklah, kalau tadi kita telah membincangkan isu media sosial iaitu penggunaan bahasa rojak. Baiklah, kali ini kita akan huraikan mengenai isu media sosial dalam bahasa kasar. Terdapat juga bahasa kasar yang digunakan oleh masyarakat dalam media sosial. Buktinya, menurut laporan masa dalam berita tersebut yang bertajuk trend warganet guna bahasa kasar di media sosial. Ini adalah menunjukkan suatu trend yang di mana bahasa kasar ini menjadi suatu pilihan kepada masyarakat pada hari ini. Apakah itu bahasa kasar? Bahasa kasar sebenarnya merujuk kepada bahasa yang tidak sopan dan atau tidak manis yang dituturkan atau digunakan. Seterusnya, bahasa kasar ini bersifat tidak senonoh dan tidak sesuai dalam interaksi sosial yang baik. Baiklah, apabila penggunaan bahasa kasar ini telah digunakan dalam media sosial, maka kesannya akan dapat dilihat kepada generasi yang akan datang. Mereka akan ikut tentang penggunaan bahasa kasar ini. Jadi, kita sebagai masyarakat pada hari ini perlulah menggunakan tata tertib yang betul dalam keterampilan berbahasa dan tidak menggunakan bahasa kasar. Ini akan apabila bahasa kasar ini digunakan juga dalam komunikasi dalam talian, ia tidak langsung akan menimbulkan suatu suasana yang tidak aman dan akan mengakibatkan konflik. Seterusnya, saya akan menunjukkan kepada anda penggunaan statistik bahasa kasar. Ini adalah menjadi bukti bahasa kasar telah digunakan dalam media sosial. Mengikut laporan berita majoriti telah dikemukakan statistik penggunaan bahasa kasar di media sosial sebanyak 51 juta ciapan. Dan 14 juta pengguna mendedahkan bahawa bahasa kasar muncul pada kadar 1.15% di Twitter, manakala kata-kata kutukan itu muncul dalam 7.73% daripada semua ciapan. Ini bermakna satu daripada setiap 13 ciapan mengandungi kata-kata kasar. Baiklah, kita lihat Twitter menjadi aplikasi yang pertama
atau aplikasi yang tertinggi penggunaan bahasa kasar. Ini adalah sebanyak 1.15%, di mana perkara ini sebenarnya amat membimbangkan pengguna generasi muda dalam Twitter itu sendiri. Seterusnya, statistik juga memberitahu setiap 13 ciapan mengandungi kata-kata kasar. Baiklah, sebenarnya apabila kita teliti, sebenarnya pada hari ini ramai yang telah menggunakan kata kasar dalam media sosial. Contohnya dalam komen terhadap masyarakat yang lain. Mereka tidak komen dalam menggunakan keterampilan berbahasa yang sopan. Dalam keterampilan berbahasa, kita belajar bahawa kita perlu cakap dengan sopan dan santun, baik dan mempunyai adab. Tetapi keterampilan berbahasa tersebut tidak digunakan dalam media sosial. Seterusnya, saya akan bawakan kepada anda contoh kata kasar di media sosial. Mari kita lihat. Baiklah, ini adalah contoh kata kasar yang telah digunakan oleh masyarakat pada hari ini, dan ini telah pernyataan ini telah digunakan dalam aplikasi Twitter. Baiklah, pernyataan tersebut berbunyi, sebab apa aku benci polis? Sebab polis tu bukan Allah dengan malaikat. Kalau Allah dengan malaikat tak apa juga. Polis bahasa itu adalah contoh bahasa kasar. Kita lihat ejaan pun sudah salah dan akan mempengaruhi bahasa ibunda kita sendiri. Sebenarnya apabila kita melakukan perkara sebegini, imej kita sendiri akan tercemar dan bahasa kita juga akan menjadi serba kekurangan apabila masyarakat pada hari ini menggunakan bahasa Melayu dengan perkataan yang diejas salah. Baiklah, kita pergi kepada punca isu ini terjadi, atau faktor bagaimana bahasa kasar ini berluasa dalam media sosial. Yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Remaja cenderung terpengaruh oleh bahasa yang digunakan oleh rakan sebaya mereka, terutama jika mereka rapat. Baiklah, apabila remaja ini dihantar ke sekolah atau mereka menghabiskan masa mereka lebih daripada masa yang dihabiskan oleh ibu bapa, maka mereka akan mudah untuk mengikuti semua perbuatan atau segala rutin rakan mereka. Jadi apabila rakan mereka menggunakan bahasa kasar ini secara kerap dalam hubungan mereka, maka mereka juga akan terikut-ikut. Remaja ini juga akan terikut dan kemudiannya akan tersebar dalam media sosial. Baiklah, punca yang kedua kita lihat adalah pengaruh media sosial itu sendiri. Penggunaan media sosial yang meluas telah mempengaruhi cara individu berkomunikasi, terutama dalam penggunaan bahasa. Baiklah, kalau macam tadi statistik menunjukkan banyak 7.13% dalam Twitter, itu adalah menunjukkan kadar yang tinggi penggunaan bahasa kasar. Maka apabila generasi yang akan datang atau generasi yang terkini melihat ciapan tersebut, maka itu akan menjadi suatu tiruan kepada mereka. Oh, begini cara untuk berkomunikasi dalam talian. Oh, bahasa digunakan macam ni. Jadi itu akan diteruskan pada generasi yang akan datang. Baiklah, yang ketiga adalah pengaruh filem, komik dan majalah. Apabila masyarakat pada hari ini sebenarnya suka untuk menonton filem dan membaca komik dan majalah, apabila filem dan komik tersebut dikeluarkan atau diterbitkan, terdapat penggunaan bahasa rojak dan kasar sebagai sebahagian daripada naratif mereka. Baiklah, sebenarnya mereka menggunakan bahasa rojak dan kasar ini adalah sebenarnya lagi untuk menarik perhatian masyarakat. Jadi itu adalah salah apabila mereka telah mengeluarkan suatu unsur yang berbentuk negatif. Apabila mereka mengeluarkan penggunaan bahasa-bahasa yang tidak baik tersebut dalam
filem mereka, maka masyarakat juga akan terikut-ikut untuk menggunakan bahasa tersebut dan menjadi adalah satu trending. Baiklah, kita sudah selesai mengenai topik isu media sosial. Kita lihat pula apakah halangan-halangan komunikasi dalam media sosial dari aspek keterampilan berbahasa. Dalam topik ini kita akan membincangkan sebenarnya apakah halangan penyampaian maklumat dalam media sosial dari aspek keterampilan berbahasa itu sendiri. Saya akan bawakan kepada anda halangan yang pertama, iaitu maklum balas atau tiada maklum balas. Maklum balas ini berujuk kepada fenomena komunikasi di mana maklumat kembali kepada pengirim sebagai tindak balas dari penerima. Kehadiran maklum balas adalah kritikal dalam memastikan proses komunikasi yang berkesan. Baiklah, apabila wujudnya maklum balas, maka komunikasi itu adalah berkesan. Seterusnya, apabila maklum balas ini juga wujud antara penerima, maka mereka akan saling memahami dan memberi ruang untuk penambahbaikan serta pertukaran idea yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat. Sebenarnya maklum balas ni adalah sangat penting dan signifikan, kerana apabila tiada maklum balas, kita sebagai penghantar pun tidak tahu apakah orang yang kita cakap ni dia faham atau tidak. Apabila tiada maklum balas, maka proses komunikasi itu akan menjadi terhad. Baiklah, seterusnya kita akan melihat punca mengapa tiada maklum balas dalam media sosial. Mengapa kalau kita berkomunikasi melalui media sosial tiada maklum balas? Pertama, kurangnya kepentingan. Penerima mungkin tidak memberikan maklum balas jika mereka tidak melihat kepentingan atau relevansi dalam mesej yang diterima. Ini boleh berlaku jika mesej tidak membangkitkan minat atau keperluan penerima. Baiklah, apabila kita lihat pada hari ini, ramai sebenarnya mempunyai gadget, tetapi apabila seseorang itu terima sesuatu mesej atau sesuatu maklumat, mereka sebenarnya tidak akan membalas apabila mereka beranggapan mesej itu adalah tidak mempunyai kepentingan atau relevansi. Jadi, apabila tidak mempunyai kepentingan, mereka tidak akan mengeluarkan maklum balas. Contoh yang kita dapat lihat, apabila ada suatu ucapan dalam media sosial, terdapat banyak komen. Mungkin orang yang memberi komen terhadap ucapan tersebut, bagi mereka itu adalah suatu kepentingan, manakala orang yang tidak komen dalam ucapan tersebut di ruang komen, mungkin mereka menganggap mesej itu kurang kepentingan kepada mereka. Baiklah, punca yang kedua adalah masalah internet. Internet memainkan peranan dalam komunikasi dalam media sosial. Jika internet lemah atau tiada, maka maklum balas tidak akan wujud. Kita akan lihat semasa kelas dalam talian, iaitu semasa pandemik COVID-19, terdapat guru-guru menggunakan kelas menggunakan media sosial itu sendiri. Baiklah, contohnya guru-guru menggunakan Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Apabila mereka menggunakan platform dalam talian ini, murid-murid juga akan sukar untuk memberi maklum balas apabila tiada apabila tiada internet. Lebih malang lagi apabila masalah internet ini wujud dalam kawasan pendalaman. Jadi kita sebagai masyarakat, untuk menghantar mesej kepada masyarakat yang berhampiran dengan pedalaman, maka ia juga akan menjadi terbatas kerana di sana masalah internet sangat tinggi. Baiklah, kita akan bergerak kepada halangan yang seterusnya, iaitu komunikasi sahala dalam media sosial.
Ini adalah satu halangan dalam media sosial apabila komunikasi salah ini terjadi. Sebelum itu, apakah maksud komunikasi salah? Sebenarnya, komunikasi salah ini adalah penghantar maklumat kepada penerima tanpa melibatkan maklum balas daripada penerima kepada penghantar. Jadi, apabila komunikasi salah ini berlaku, maka maklum balas itu sebenarnya tiada. Seterusnya, komunikasi salah memerlukan penerima fokus dan teliti dalam ucapan atau mesej yang ingin disampaikan oleh penghantar. Jika penerima leka, ia akan menjadi suatu halangan yang signifikan. Baiklah, contoh komunikasi salah yang kita dapat lihat adalah dalam suatu ceramah. Dan apabila orang tidak mempunyai fokus yang tinggi terhadap ceramah tersebut, maka mesej yang disampaikan akan terganggu. Jadi ini adalah kekurangan komunikasi salah. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada kelemahan komunikasi salah dalam talian. Yang pertama, kurangnya interaksi. Komunikasi salah menghalang interaksi aktif antara pihak yang berkomunikasi. Ini boleh mengurangkan keberkesanan komunikasi dan menyebabkan kekurangan dalam pemahaman. Macam saya cakap tadi dalam suatu contoh kuliah, apabila guru itu sendiri menggunakan mesej untuk menyampaikan secara komunikasi salah dan tidak melibatkan maklum balas, sebenarnya komunikasi tersebut adalah boleh menjadi tidak berkesan. Seterusnya adalah ketidakjelasan mesej. Risiko ketidakjelasan mesej yang disampaikan. Penerima mungkin mengalami kesukaran untuk memahami sebuah mesej yang disampaikan oleh penghantar. Jadi, jika penghantar menggunakan metod penyampaian mesej secara komunikasi salah dan tidak melibatkan maklum balas, maka risiko ketidakjelasan mesej itu akan wujud. Yalah. Seterusnya, saya akan bawakan kepada anda contoh kelemahan komunikasi salah dalam talian. Pengurusi Pusat Kepimpinan dan Polisi Pendidikan UKM, Azin Nurhaini Mansur, yang mengetahui kajian itu memberitahu bernama kaedah pengajaran dalam talian kurang berkesan kerana kurang selari dengan tahap kebolehan dan pembelajaran murid. Jadi, kita lihat kalau pengajaran secara dalam talian ini sebenarnya tidak berkesan apabila kalau kita lihat dalam talian ini murid sebenarnya kurang interaksi dengan guru. Jadi komunikasi salah itu akan wujud, seterusnya menyumbang kepada kurangnya keberkesanan dalam pengajaran. Jadi sebenarnya murid sukar memahami apa yang diajar kepada mereka secara dalam talian disebabkan masalah komunikasi salah. Mereka sukar untuk bertanya soalan atau meminta penjelasan. Jadi ini adalah kelemahan komunikasi salah dalam talian. Baiklah, halangan yang seterusnya yang saya akan bawakan adalah gangguan emosi dalam media sosial. Sebenarnya dalam penggunaan media sosial, gangguan emosi juga turut terkesan apabila kita ingin menyampaikan sesuatu mesej atau maklumat kepada orang lain. Jika kita terganggu emosi, maka penyampaian mesej kita akan lebih ke arah negatif berbanding apabila kita tidak mempunyai gangguan emosi itu sendiri. Baiklah, kita pergi dahulu kepada maksud gangguan emosi. Maksudnya adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami konflik dalaman yang sukar untuk diatasi. Seterusnya, gangguan emosi menyebabkan individu tidak boleh berkomunikasi dengan keterampilan berbahasa yang baik. Jadi, gangguan emosi ini boleh menyumbang ke arah penggunaan kata negatif seperti penggunaan kata kesat. Apabila seseorang itu mengalami konflik dan tidak tahu untuk membebaskannya atau meriliskan masalah yang dia hadapi, maka akan terkesan juga kepada mesej yang ingin disampaikan. Baiklah, kalau tadi saya telah memberi
satu kesan gangguan emosi dalam talian, iaitu gangguan emosi ini akan menyebabkan kepada penggunaan kata kesan. Jadi apakah lagi kesan sebenarnya? Yang pertama adalah reaksi berlebihan. Apabila seseorang mengalami gangguan emosi, maka individu tersebut mungkin cenderung untuk memberi reaksi yang berlebihan terhadap mesej yang diterima di media sosial. Hal ini boleh menyebabkan konflik atau ketegangan dalam interaksi sosial. Jadi apabila mereka mengalami gangguan emosi, maka mesej yang diterima boleh menyebabkan konflik antara penerima dan penghantar. Baiklah, yang kedua, kurangnya empati. Gangguan emosi telah menyebabkan individu yang mungkin cenderung untuk memberikan reaksi yang berlebihan terhadap mesej yang diterima di media sosial. Hal ini boleh menyebabkan konflik atau ketegangan dalam interaksi sosial. Baiklah, apabila kita sebenarnya mempunyai gangguan emosi, kita akan menjadi kurang simpati terhadap orang lain, maka kita secara senang akan menunjukkan kita ni adalah kurang simpati terhadap orang tersebut. Kita tidak fikir tentang orang tersebut, kita keluarkan saja apa yang kita rasa. Jadi itu adalah bahayanya gangguan emosi. Baiklah, seterusnya halangan yang saya akan kemukakan adalah gangguan saraf penerima dalam talian. Apabila seseorang itu mengalami gangguan saraf, jadi dia akan berkait rapat dengan penyampaian mesej yang mereka lakukan dalam talian. Sebenarnya gangguan saraf penerima ini adalah sekumpulan gangguan yang mempengaruhi perkembangan sistem saraf yang menyebabkan fungsi otak tidak normal, yang boleh mempengaruhi emosi, kemampuan belajar, pengawalan diri dan ingatan. Seterusnya, gangguan saraf penerima dalam media sosial merujuk kepada halangan komunikasi yang timbul apabila individu mengalami kecacatan anggota pendengaran seperti pekak atau presbycusis. Baiklah, jadi apabila dengan kecacatan yang mereka ni ada, iaitu pendengaran, pekak atau masalah presbycusis ini, maka apabila mesej yang disampaikan dalam talian berbentuk audio, jadi mereka sebenarnya sukar dan menjadi satu halangan untuk menerima maklumat tersebut. Baiklah, kita bergerak kepada halangan yang seterusnya, iaitu gangguan luaran dalam media sosial. Apabila kita bercakap mengenai gangguan luaran, maka ia merujuk sebenarnya kepada tekanan atau pengaruh dari luar yang boleh mempengaruhi individu yang menggunakan platform tersebut. Contoh dalam bernama satu kenyataan telah dikeluarkan mengenai banyak jiwa kacau di media sosial. Itu ada menunjukkan gangguan luaran dalam penyampaian mesej dalam media sosial. Seterusnya, dengan berbilion pengguna di seluruh dunia, platform seperti Facebook, Instagram dan TikTok telah mewujudkan sebuah perkampungan global di mana orang dapat berinteraksi antara satu sama lain dengan satu butang klik saja. Walau bagaimanapun, di sebalik platform komunikasi yang lancar dan media maklumat yang sangat bermanfaat, terdapat sisi gelap yang ramai orang tidak sedari. Seterusnya, contoh gangguan luaran adalah konten negatif. Paparan konten negatif seperti keganasan, kebencian atau gambar-gambar yang tidak sesuai boleh memberi impak negatif kepada pengguna. Konten yang tidak sesuai atau merosakkan juga boleh menyebabkan gangguan emosi dan psikologi. Baiklah, apabila kita ada setengah orang, bila dia tengok contoh konten yang berunsur keganasan, kebencian dan tidak sesuai, maka ia akan juga memberikan gangguan emosi kepada mereka. Baiklah, kita sudah berada di hujung pembentangan, maka apa yang dapat saya simpulkan di sini, sebenarnya isu media sosial dalam keterampilan berbahasa perlu diberi perhatian kerana melibatkan bahasa kebangsaan atau bahasa ibunda kita sendiri, iaitu bahasa Melayu, dan imej individu itu sendiri. Jadi semua pihak perlu bekerjasama dalam memastikan penggunaan bahasa yang tepat dan keterampilan bahasa digunakan walaupun dalam media sosial.
Seterusnya, kita sudah dapat lihat sebenarnya halangan-halangan dalam media sosial. Maka dengan halangan-halangan tersebut, kita perlulah atasi dengan sebaiknya dan tidak merencatkan bahasa kita dan tidak menghalang kita untuk bekerjasama dalam masyarakat yang harmoni.